Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala dengan izin dan kurnianya. Pada pagi ini sekali lagi program siri transformasi eksekutif perdana ataupun STEP, anjuran bahagian pembangunan sumber manusia Jabatan Pendaftar Universiti Malaysia Pahang berjaya dilaksanakan. Okey, dan pada pagi ni topik kita, topik ni saya suka Cik Man dia punya tajuk sebab tajuk dia catchy tau. Dia memang orang kata tajuk hot daripada PKP 1.0 sampai PKP 3.0 kan. BDR bukan duduk rumah. Kan dia ada tu kan. Bukan duduk relax, bukan duduk relax. Bukan duduk relax okey, silap pula. Okey. Jadi seperti yang kita tahu penceramah kita pada hari ini adalah Tuan Haji Nur Azman Ahmad. Okey, tapi sebelum saya kenalkan Cik Man dia minta panggil dia Cik Man lah untuk lebih mesra Okey, kita punya objektif untuk program hari ini sebenarnya adalah untuk berkongsi dengan warga UMP dan juga mereka yang menonton, tak kira lah di mana saja anda berada. Bagaimana cara terbaik untuk mengendalikan kesihatan mental dan emosi dalam musim PKP ni, okey. Dan dalam masa yang sama disebabkan arahan PKP, kita diminta untuk duduk di rumah. Macam mana kita nak bertanggungjawab dengan tugas dan amanah yang kita yang diberikan kepada kita. Okey, jadi saya perkenalkan dahululah sedikit latar belakang penceramah kita. Kalau nak kira sebenarnya macam saya cakap dengan Cik Man tadi lah, saya kenal Cik Man ni dah lama. Cuma mungkin taklah terlalu rapat. Tapi tahulah kalau dekat Mains tu saya nak ucapkan tahniah lah dekat Mains, antara majlis agama yang berjaya mengenengahkan kaunselor. Dalam struktur mereka, dan kita harapkan dalam majlis agama yang lain pun boleh kita wujudkanlah jawatan kaunselor yang profesional. Okey, seperti yang saya perkenalkan tadi, penceramah kita pada hari ini adalah Tuan Haji Nur Azman bin Ahmad yang merupakan Ketua Penolong Pengarah dan merangkap Ketua Kaunselor Bahagian Kaunseling dan Pembangunan Ihsan Jabatan Zakat Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Sekarang ni office dekat mana Cik Man? Alhamdulillah kami di Menara Main, ada 19 tingkat. Jemputlah datang berhadapan dengan Royal Chulan Seremban. Oh, okey. Sebab saya ingat kalau dulu masa saya pergi tu dekat Terminal 1 tu, saya suka idea yang Cik Man cerita. Sebab Cik Man kata bila kita buat dekat Terminal 1 tu dia macam shopping mall sikit kan. Jadi bila pergi ke pusat kaunseling tu tak nampak ketara pergi ke pusat kaunseling. Maknanya sambil shopping boleh singgah, boleh orang kata berjumpa kan. Tak nampak dari segi orang kata kita direct nak mendapatkan khidmat kaunseling lah. Maknanya stigma tu boleh dikurangkan lah kan. InsyaAllah. Dari segi latar belakang pendidikan, Cik Man ataupun Tuan Haji Nur Azman mendapat sarjana psikologi kaunseling dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Juga sarjana muda pengajian Islam dakwah dari UKM juga, serta diploma pengajian Islam dakwah KUZA. So kalau tengok dari segi pengalaman dah 21 tahun Cik Man. Kalau 21 tahun ni kira macam sebaya dengan pelajar kat universiti lah 21 tahun. Yo. Kalau saya ni ibarat pelajar sekolah menengah, baru 16 tahun. Okey. Cik Man juga merupakan salah seorang ahli mesyuarat Lembaga Kaunselor Malaysia. Satu kebanggaan bagi kami barisan kaunselor, mempunyai seorang kaunselor yang kata banyak pengalaman dan ilmu. Okey, dan Cik Man juga merupakan pemegang kad tauliah mengajar dari Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Okey, saya kira itu sedikit pengenalan lah kita pada pagi ni.
saya akan serahkan kepada Cik Man untuk mulakan perkongsian pada pagi ni, dan kita alu-alukan kepada rakan-rakan yang menonton. Terima kasih sebenarnya kepada yang menyertai kita, dan yang tak dapat join tu mungkin boleh maklumkan pada kawan-kawan, boleh tonton melalui FB Live Jabatan Pendaftar UMP. Okey, dan sekiranya ada persoalan boleh tulis di ruang komen ataupun di Google Meet ni lah untuk saya utarakan kepada penceramah kita. Okey, dengan segala hormatnya saya persilakan Cik Man. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dan salam sejahtera diucapkan kepada rakan-rakan yang bersama-sama dengan program kita pada pagi ini. Apa khabar semua? Harap semuanya sihat, dalam keadaan stabil, emosi dan juga kehidupan seharian yang semua orang maklum, dan tidak siapa pun terlepas daripada suasana yang kita sebut hari ini sebagai pandemik 19, COVID-19. Dan kita masih lagi dalam suasana PKP 3.0 dan kita masih lagi bertugas dari rumah. Macam Cik Man ni diminta hanya sekali sahaja datang seminggu ke pejabat. Jadi duduk relax kat rumah tu, tidur, makan, bangun, menengok TV, itu saja. Yelah tu banyak kerja lain yang kena buat. Apapun, terima kasih kepada rakan kaunsil saya Puan Faridah binti Muhammad Ali yang rupanya mengenali saya dah sebelum ni sebagai seorang student. Dengan kata lain, Cik Man ni dah tua dah kan. Daripada student dia dah kojo dia dah jadi MC dah hari ni untuk saya. Alhamdulillah, tahniah pada Faridah dan semua rakan-rakan. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dikurniakan nikmat bekerja. Kita dikurniakan rezeki untuk menjawat jawatan dan ada diberikan habuan iaitu gaji bulanan. Sebab ramai di luar sana mereka dah tak ada dah semua pendapatan tetap macam kita. Kita orang kerajaan ni tak risau manalah. Sebabnya tahu 25 bulan kau pergilah nyembah aja mesin tu. Kan? Cocok je lah. Kad tu, insya-Allah keluarlah kala-kala yang ada tu. Kan? Orang yang dah berhenti kerja, dia berhentikan kerja, dah tak ada kerja. Dia orang cuba juga pergi cocok 25 bulan. Cocok-cocok kad tu, setengah jam menunggu dia tak keluar-keluar. Sebab kad tu tahu, dalam tu dah tak ada isi. Kalau keluar pun bukan colour macam kertas yang kita dapat, tapi colour jengking yang keluar. Sian diorang. Jadi kita yang ada rezeki, kalau ada lebih-lebih ni, share-share lah dengan mereka, terutamanya anak-anak saudara, dengan saudara mara, adik-beradik kan. Ataupun kalau semua adik-beradik kita have jenis orang, orang sebelah, kita tanyalah dah makan ke belum kan. Ini suasana yang ada sekarang lah. Dan kebetulan pula hari ni adalah hari penting untuk anak SPM 2020. Salah seorang calon ni adalah anak saya. Tak tahulah dah bangun tidur ke tidak, ada kukesah SPM tu kan. Jadi kita doakan semoga anak-anak SPM 2020 yang sejarah SPM Malaysia sebenarnya. Sebab anak-anak kita sebelum ni mereka tak mengalami begini. Bila tarikh dia bagi SPM tu, tarikh tu dekat peksa lah. Anak kita dah 4 kali menunda sampai dah hilang mood dah budak tu nak peksa. Jadi akhirnya bulan 2 peksa lah dalam keadaan mood tak di mana, tak tahulah, peksa lah, lulus tak lulus, kahwin katanya kan. Senang kan. Jadi semoga anak-anak calon 2020 akan tabah menerima keputusan hari ini, insya-Allah. Sebentar lagi pukul 10 dah mula nanti, diorang boleh semak keputusan. Bagi mak-mak terutamanya, kenapa aku sebut mak? Sebab mak ni yang paling peka sekali tentang peksa anak. Bapak sampai tak tahu anak dia peksa ke SPM. Sampai tak sedar anaknya dan peksa SPM. Sebab apa? Dia ramai sangat anak. Kat Kuantan ada anak, kat Paluh ada anak, Paluh Hinai ada anak. Kan? Banyak anak, jadi kita tak sedar anak peksa. Jadi apapun keadaan itu sudah menjadi satu norma baru kita lah. Kan? Jadi sekarang ni hidup kita ni tidak dapat tidak, kita kena melaluinya dengan kenyataan, dengan realiti, dan tidak ada siapa boleh mengelak perkara itu.
Sebab apa? Sebab COVID ni merata-rata melata di semua tempat di dunia. Cuma Malaysia ni masih lagi berperang, kita masih lagi berjuang untuk menurunkan statistik mereka yang positif. InsyaAllah berkat doa tuan-tuan dan puan-puan yang ada dalam program kita hari ini, ikhlas kita berdoa bukan untuk kita saja tapi untuk semua orang, terutama di negara, dan kasihan kita kepada petugas-petugas pelaksanaan hadapan lah, frontliner ni kami ni pun frontliner juga, kaunselor ni mungkin kaunselor di UMP dalam tu staff-staff yang terlibat dalam kumpulan sasar yang kecil. Tapi kalau macam saya ni, lembaga kaunseling Malaysia ni, telefon tu kena buka je sentiasa. Sebab saya petugas di talian kasih dan anytime orang boleh telefon kita. Kerana pukul 2-3 pagi dapat call daripada di talian kasih, dia kata ada orang nak cakap. Tak boleh ke terima? Cukup cakap je lah, hal-hal aku dah tersedar ni. Kan? Jadi inilah keadaan yang ada. Okey, tajuk kita hari ni BDR. Bukan duduk relax. Tu bos cakap tu kan saya cakap. Bos kata BDR bukan duduk relax. Dan realitinya bila BDR ni sebenarnya lagi banyak mesyuarat, kau tahu tak? Kekejap mesyuarat, kekejap ada kau nak bincang, kekejap ada macam-macam lah, sabar je lah. Ni lauk tengah mengelegak, kata perempuan. Aku tengah masak ni, tiba-tiba bos kata kita mesyuarat sekejap. Haji aku lempar piuk ni kakak. Macam mana? Sebab waktu itu waktu bekerja. Dan seperti mana kita maklum, suasana pekerjaan kita yang disebut BDR ni ataupun dah work from home ni disebabkan kerana suasana nak mengawal sebenarnya. Mengawal pergerakan kita daripada apa? Daripada pergi shopping kau. Kan? Kalau tidak kan ke shopping aja. Pergi merayap ke sana kemari untuk hala. Jadi dia suruh BDR dan syarat BDR tu salah satunya ialah kena hantar location. Setiap hari hantar location anda di mana. Ada bos jenis yang saka puaka sikit Farida kan. Kejap tu dia WhatsApp. Di mana? Awak di mana katanya? Saya masih di sini. Di sini tu di mana? Tolong tag location awak. Oh ganas punya bos kan. Maknanya payah jugalah kalau tak percaya orang ni kan. Kita tak tahu orang tu buat apa dalam senyap tu kan. Entah dia akan mati dan kau cepat kan. Sibuk hal orang. Jadi nak buat macam mana? Ini tanggungjawab dia sebagai ketua. Okey, sebenarnya saya ada menyediakan slide Kalau Izzy ataupun Rosetia boleh paparkan slide tu di sini untuk sharing kita bersama. Tajuk kita adalah PDR ni bekerja dari rumah, tapi sebenarnya apa maksud kita bekerja di rumah tu kan? Boleh ke kita sharing slide? Alhamdulillah. Terima kasih Fatin Syahirah. Semoga Fatin Syahirah dikurniakan hidayah, rahmat, nikmat insya-Allah. Okey. Saya pun dah lama tak berprogram dengan UMP ni Last beberapa tahun lepas kot di Kuantan ada menganjurkan iaitu Puspanita UMP ke apalah perempuan semua yang datang, seorang lelaki dalam tu bercerita tentang peranan wanita lah. So hari ni kita bertemu lagi dalam suasana orang kata apa? Suasana online ni dari jauh tapi sebenarnya dekat. Alhamdulillah. Suka juga online ni Faridah tak payah terkejar-kejar nak pergi Pahang tak ada kos keluar, bos kata bagus juga kan tidak Ustaz Nazman selalu tak nampak kap pejabat wajar kan ayat tu. Kan kerja juga ni kan. Tak dapat saya tanya kenapa kalau saya tak ada rindu. Banyak lagi rindu kau kan. Okey, alhamdulillah hari ni tajuk kita ni apa yang kita nak bincangkan boleh Fatin teruskan dengan slide yang seterusnya. Kita nak tengok apa persepsi masyarakat tentang suasana norma baru ni. Dah tak jadi baru dah sekarang ni. Kawan-kawan sekarang dah tak jadi baru dah. Semua orang, kalau 1.0 orang punya takut dengan COVID tu kan. Nak keluar rumah tu pun takut. Sebab dia kata COVID ada kat luar. Dengar COVID tu apa? Saka ke? Itu kat luar tu. Orang tak keluar sebab orang tak pernah mengalami perkara ini. Tapi 3.0 kalau kita tengok macam keadaan masyarakat kita. Dia macam tak ada apa-apa. Macam dah tak rasa
bukanlah suruh takut kepada COVID tu, takut tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kebimbangan tu dah tak macam awal-awal tu. Orang melihat keadaan 3.0 ni sebagai dah biasa dah. Alah, kita macam mana pun macam tu juga katanya. Kita beria SOP, orang lain tak SOP. Kita jaga diri, tapi statistik meningkat juga. Ada juga mentaliti yang macam ini kan. Jadi letihlah Dr. Hisham, Tan Sri Dr. Hisham ni bercakap hari-hari, jagalah SOP tu, jaga jarak, jaga muka kau tu, jaga apa lagi, macam jagalah, so jaga kan. Akhirnya dah tak jaga dah masing-masing kan. Polis pun dah tak larat dah, dah tak call lah. Nak mati-mati je lah. Kan? Macam vaksin tu tak, mula-mula keluar kita tentang vaksin tu, semua orang takut kan, nak cucuk. Sebab cucuk mati. Kebetulan pula tu Farida, orang cucuk tu mati. Dan semua orang takut kan, termasuk mentua aku. Kau janganlah cucuk katanya. Saya no dekat aku kan, jangan cucuk nanti mati katanya. Mak mati dekat mana-mana mak. Tak tercucuk pun mati juga mak. Kan? Tapi Alhamdulillah sejak perbakaran ni, bila orang ada kesedaran tentang ilmu, tentang kepentingan vaksin, orang dah mulai datang menyerah diri untuk ambil vaksin. Tapi untuk pengetahuan korang semua, aku belum lagi vaksin. Sebab apa? Tak tersenarai lagi. Macam mana? Minta-minta tak dapat lagi kan? Sabar je lah. Doa semua kita sihat. Dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi akibat daripada pandemik ni, kesan terhadap pelbagai sektor ekonomi. Sebab tu mula-mula 1.0 kerajaan tak buka langsung kedai. Kan? Kita pun bimbang. Orang panik. Buat apa ni? Pembelian panik. Orang beli beras sampai bubuk. Takut dia tak dapat makan. Kan? Apa nak ditakutkan? Angin banyak, makan angin. Kan? Hati banyak, makan hati. Kan? Jangan risau kan? Banyak benda boleh makan. Kat Malaysia ni insya-Allah makanan kita ni banyak. Kan ada makanan. Sebuah negara yang aman, makmur insya-Allah. Ada berkat doa tuan-tuan, Malaysia akan jadi makmur. Tapi semua kena faham peranan masing-masing. So 3.0 ekonomi kita dah mula longgar. Longgar sikit lah. Sebabnya dia kata kalau ekonomi tak terbuka, sektor ekonomi ni negara mengalami keadaan kewangan yang sangat kritikal. Jadi mereka buka. Buka pula dah jadi isu pula kan. Kenapa dibuka ekonomi ni? Orang lain suruh ditutup. Yalah, kita ni sama faham lah kan. Sebab negara kena ada duit, kan? Negara kena ada semua pendapatan. Negara kena ada perkara terutamanya di sudut keuangan yang kukuh untuk menggerakkan perancangan-perancangan yang dibuat. Cuma bila keadaan tu tidak dapat dikawal, dikhawatiri nanti akan meningkatkan lagi kan kecenderungan untuk mereka yang positif COVID. Harap pekerja-pekerja yang terlibat dengan ekonomi ini sentiasa menjaga diri dan jaga orang lain supaya kita tidak akan memberi mudarat kepada sesama lain. Kemudian pendidikan pun berubah, anak-anak kita patutnya insya-Allah dah masuk sekolah dah, tapi sambung 2 minggu lagi. Menteri Pendidikan pun baru umum minggu lepas, dia kata sambung sampai bulan Julai kan. Ya Allah, Faridah, anak aku meloncat menjerit. Yang mak bapak ni, ya Allah, kenapalah sekolah ni tak disambung balik. Jadi dia ada pro and con. Kalau pergi sekolah kan dia ada kluster sekolah pula kan. So dia suruh duduk rumah lagi. Duduk rumah ni kau tahu je lah budak-budak ni sama anak aku. Nak suruh mengadap laptop, handset ni untuk PDPR. Keluar telefon pun dia tak diheran ni kita bercakap kan. Sampai dia cakap dengan cikgu lah. Cikgu ginilah anak-anak sukan. Budak-budak sukan ni dia macam keluar main. Dia malam dia berjaga sebab dia mesyuarat PIBG. Kau tahu mesyuarat PIBG? PUBG. Tu alih-alih mesyuarat PIBG lah tu, mesyuarat tengah malam pukul 3 pagi kan. Lepas tu dah mengantuk. Besok pagi nak kelas macam mana? Ginilah cikgu rakam lah apa yang cikgu nak ajar tu. Lepas tu hantar kat parent. Nanti parent suruh dia tengok. Kurang-kurangnya kau tengok apa yang cikgu ajar siang tadi. Kau kan saka tidur malam. Jadi dapat jugalah matlamat cikgu tu sampai kat murid tu. Cuma PDPR ni letih jugalah mak bapak sebab kita jadi guru besar, kita jadi guru disiplin, kita jadi guru koko, jadi ustazah, jadi ustaz, jadi cikgu bahasa Melayu, dia cikgu bahasa Inggeris. Hebat tu mak bapak. Masih kantin kau masih kantin kan. Kerja order kau ajar kan.
Lepas tu bila nak masak, tanya dulu tu nak makan apa. Kau ingat ni apa hotel mak kau? Kan? Sabar je lah kan. Sebab mereka dah ada di rumah. Di pendidikan kita, acuannya sekarang inilah PDPR kan. Yang kesiannya calon-calon SPM tahun ni jugalah. Mereka tak dapat pergi ke sekolah, kena juga belajar di rumah. Tuition pun tak boleh pergi kelas tuition pun online kan. Jadi apapun ni suasana nak, kau kena hadapilah kenyataan tu kan. Dia ada sesuatu yang sebenarnya Allah telah mulai memberi kepada kita. Mungkin for future 10 tahun lagi sekolah-sekolah kita ni tidak berperanan seperti sekolah yang ada sekarang kan. Kemungkinan manakala kepeperiksaan mereka ada satu bentuk pendidikan yang lain pula kita buat kan. Adalah UPSR tak ada dah, betul tak kan. UPKK tak tahu, tak ada berita lagi UPKK ni. Anak seorang ada UPKK ni. Hari-hari tanya, UPKK ni ada ke tidak? Ada ke tidak? Ada ke tak ada, kau baca je lah. Kau pun masalah kau. Kan? Tu ilmu kan. Tak dia kata kalau tak ada, tak payahlah baca beria sangat katanya. Oh maknanya baca untuk PSL ID. Kemudian PT3 dah tak ada. Tahun lepas menjerit, tersangkut kat silam punya riangnya PT3 tak ada anak tu. Kan? Sebab Allah tahu kau tak membaca. Kalau kau baca, kau mesti macam sedih PT3 tu tak ada. Kau riang sebab PT kau tak baca kan. Selama dia kena laser kan. Kemudian SPM. Ada juga cadangan SPM ni tak ada lah katanya. Tapi kalau SPM tak ada, nak ukur macam mana pula budak untuk pergi ke IPT kan. Dan masuk IPT pun sekarang ni, macam tahun lepas lah, yang mendaftar tak masuk-masuk lagi universiti kau. Kesian. Sampai ke grade aku rasa dia orang tak masuk universiti. Sian puak-puak konvo ni. UMP buat konvo. Tak buat kan tak boleh kan. Convocation dah tak ada lagi dah, beraya-raya jubang kau kelap kelip atas pentas. Tak ada lagi dah ambil scroll, pakai ni apa, topi kucing canai tu dah tak ada dah. Jadi bila-bila masa esok kau senang kau ambil lah, dia kata kesian kan. Ini suasana nak buat macam mana. Ada yang marah, kita orang dah belajar 4 tahun macam nak mati, tiba tak ada konvo. Aku sibuk nak konvo sangat, kenapa? Kan yang penting tu, kau dah belajar tu, tanda kau belajar tu kena ada. Okay. Sosial kita pun macam tu. Makin banyak complicated yang berlaku dalam kehidupan sosial. Di sudut agama, masjid tidak terlepas daripada peraturan. Ada pula kluster agama, betul tak? Dulu jarang dengan kluster agama ni. Rupanya orang kata kluster agama ni degil juga. Orang kata dia pergi sembahyang masjid surau, dia pergi lah gelap-gelap tu disuruhnya selipau. Apalah punya perangai macam ini kan. Bukan Allah tu tak terima ibadah kau di rumah. Baru ni kan isu sikit tentang Jumaat kan. Sebenarnya Jumaat ni bukan kita nak pergi, tapi tak boleh pergi. Kalau pergi bukan nanti ada masalah lain pula timbul kan. Jadi apapun agama ataupun ibadah kita kena berjalan macam biasa. Malahan dari sudut agama ni ini kena dipertingkatkan lagi. Ini ruang yang ada untuk kita saling menggunakan masa ini mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sebab Allah nak beritahu ni ada benda yang kita lama dah tak buat, ada benda kita tertinggal, ada benda kita tak apa terlupa kan. Itu semua hikmah di sebalik peristiwa COVID-19 ni kan. Alhamdulillah kalau kita termasuk golongan yang makin dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu maknanya Allah memberikan hikmahnya. Yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Sesungguhnya aku akan beri hikmah kepada siapa yang aku akan beri dia dengan kebaikan yang banyak. Jadi orang yang berfikiran positif, orang yang menjadikan COVID-19 ni sebagai satu petanda Allah memperingatkan kita untuk kita sama-sama mengingatkan diri masing-masing, dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Ada kelas ngaji online, ada kelas belajar sembahyang online pun dah ada sekarang ni. Kan? Kau malu-malu beli je sejadah yang apa tu, yang budak-budak pakai bercakap-cakap tu, kau masuk dalam bilik, kau belajar sembahyang macam itu. Siapa nak pakai? Kan? Kemudian isu kekeluargaan juga terlibat sebab kita ada di rumah, kita tak boleh pergi kerja. Itulah yang kita akan bincang hari ini, insya-Allah. Okey, Fatin. Seterusnya, tekanan pelestari hidup kita ini kan, perubahan pelestari hidup, sikap kekeluargaan. Tadi saya bercakap Farida ikut ke malam tadi lembaga kaunseling program kan.
Malam tadi tajuk saya keceriaan. Maknanya keceriaan dalam keluarga. Dia bergantunglah sebab dia sebut sikap ni, attitude, perangai, gaya, cara, pendekatan, pegangan, itulah sikap kan. Sikap ni 3 perkara yang terlibat secara langsung, iaitu daripada kognitif kita, pemikiran, kan tak tahu pula kognitif tu apa ni bahasa psikologi. Kognitif, pemikiran, perasaan apa? Emosi. Satu lagi kalau jumpa dalam buku penulisan perkataan afektif. Itu maksudnya perasaan. Bukan efektif dengan afektif itu maksudnya perasaan, itu emosi. Dan gabungan daripada pemikiran dan perasaan ini terbentuklah, terzahirlah melalui tingkah laku kita, perangai kita tu. Sebab itu sikap kekeluargaan dalam kehidupan kita ni dia mainkan peranan yang sangat penting. Sikap ayah, sikap suami, sikap isteri, sikap emak, sikap anak, sikap ahli-ahli keluarga. Ada juga dalam grup family tu kan bergaduh adik-beradik sebab apa? Isu yang berlaku dalam kekeluargaan. So sangat penting sebenarnya hari ini tuan-tuan dan puan-puan, walaupun bukan bidang kemanusiaan, bukan bidang psikologi atau kaunseling, anda kena ada sedikit input berkaitan dengan isu-isu human, kemanusiaan. Kena belajar sikit macam mana kita nak bertingkah laku dalam kehidupan berkeluarga. Malahan saya sebenarnya banyak share dah dengan komuniti tentang bagaimana harus kita memahami diri kita dan faham keadaan orang lain, terutama dalam konsep hidup berkeluarga. Kita ajarlah sikit-sikit pada yang komuniti ni, kita ada sistem, kita ada subsistem, kita ada bordering kan, kita ada border sempadan, kita ada perhubungan yang sehala, dua hala. Itu semua mainkan peranan untuk kita membangunkan kekeluargaan tu kan. Okey. Sikap keluarga ni bergantung kepada diri individu ya. Bagaimana kita melihat suasana yang ada dalam sekitaran kita. Contohnya dalam konteks BDR ni lah. Kemungkinan kita ni yang kerja universiti ataupun penyewa awam ni diberi BDR. Macam pasangan kita yang tak dapat BDR, dia kena pergi kerja kan. So kita kat rumah ni menghadap satu puaka 24 jam tu dah tension tu takkan. Awak senang lah, awak pergi kerja. Puan-puan ni 8 jam awak kat luar, saya kat rumah menghadap anak. Bergaduh. Nampak macam mana? Kerja lah ke tak? Cuba open-minded tu sikit. Keterbukaan. Sebab itu kalau kita belajar dari sudut tekanan, nanti insyaAllah saya sentuh, apa pendekatan dan juga sikap kita terhadap tekanan tu. Kita jangan, benda dah tertekan, kau tekan-tekan lagi, kau nyak-nyak lagi, lama-lama panik. Kau panik, orang faham ada panik tak? Jadi bila kita tengok keadaan ni berlaku disebabkan kerana attitude kita, itu yang menyebabkan suasana jadi tak happy kan. Gembira tak gembiranya sebuah keluarga tu dia bergantung kepada entiti individu tu. Tapi ada satu macam kata-kata lah disebut, kebahagiaan, kegembiraan, keceriaan sebuah keluarga bergantung kepada seorang wanita yang namanya ibu atau isteri. Betul ke? Kalau betul semua betul. Ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga bukan ibu roti okey. Ibu rumah tangga maknanya kalau isteri ni sihat, mak ni sihat, maka keseluruhan daripada daripada sistem tu akan seronok. Tapi kalau mak sakit, betul saya kecil-kecil kalau mak sakit, mak tak demam, mak tak bangun kan, kita dalam saya risau gitu, mak tak sihat ke kan, mak demam ke, mak tak harap lah katanya kan. Kita automatik jadi tak happy, tu tak kan. Jadi itulah peranan sebenarnya yang ada dalam kehidupan, terutamanya yang namanya seorang ibu atau isteri kan. Kalau isteri ni tak ada kat rumah, katalah berpantang kat hospital 3 minggu, agak-agak rumah tu jadi macam mana Faridah? Rumah tu bertukar bentuk kan, jadi kapal Nabi Nuh. Semua haiwan ada dalam tu kan. Kutu beraha ada, lipan ada, ular ada, anaconda pun datang. Sebab jangan main-main ya. Maknanya peranan isteri dan ibu ni sangat besar dalam kebahagiaan sebuah keluarga. Kalau mak ada kat rumah, ayah tak ada kat rumah, katalah ayah pergi hospital ke sakit ataupun ayah pergi outstation, kau rasa macam mana rumah tu? Rumah jalan macam biasa katanya, budak-budak makan, budak-budak sekolah. Tapi kalau
Ayah hanya menjaga, ya Allah, budak-budak tu pergi sekolah tak tahulah macam mana. Bayangkan kalau you all pergi seminar, kursus 3 hari, Jumaat balik Ahad, kejap-kejap nelipon rumah tu, cakap kejap-kejap nelipon. Abang kau dah masak? Dah mak, masak apa? Masak air je katanya. Masak air je, ya Allah. Jadi kau makan apa? Minum air je lah, siapa kembung. Maksudnya sikap kita terhadap kehidupan berkeluarga itu sangat penting. Dan saya pernah bagi satu topik dalam kekeluargaan ni untuk parent dan anak. Saya bagi topik tu apa ya, penganjur kata, apa topik Ustaz nak bagi ya? Aku ni kalau buat topik ni cepat, dia pelaku bagi ni kan. Anak syurga ibu bapa syurga anak. Betul tak? Sebab syurga anak-anak pada ibu bapa maknanya redha ibu bapa akan dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mak bapak murka, Allah lagi murka. Sebab itu anak-anak kena ingat, syurga kita ni di dalam kekuasaan ataupun di dalam apa yang Allah bagi kepada ibu bapa tu. Dan ibu bapa tu jangan lupa, jangan atau temeng. Temeng ni cakap orang putih ke cakap Melayu ke tak tahu. Temeng ni action. Melangit, berangin. Ataupun action tu action. Action orang Melayu belagak, action orang putih bertindak. Macam mana? Kan actionnya dia tu kan. Betul lah tu dia bertindak kan. Maksudnya mak bapak tak boleh ego, tak boleh besar kepala sebabnya salah cara kita mendidik anak-anak menyebabkan kita tak dapat masuk syurga tau. Jadi syurga kita pun ada pada anak-anak. Sebab bila anak-anak tu kita didik dengan betul, anak-anak tu kita asuh dengan asuhan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak-anak ni adalah pembuka pintu syurga. Jadi maksudnya kekeluargaan ni kena belajar lebih sikit lah daripada zaman-zaman mak nenek kita dulu kan. Sebab dulu dia tak belajar, maknanya dia hidup dalam keluarga tu acuannya ada di persekitaran. Hari ni kehidupan berkeluarga ni semakin hari makin kita moden, makin kehidupan tu jadi tak terharah macam marbak. Kenapa? Sebab ilmu dan agama tu tidak disekalikan. Okey, tu cerita lain dah. Suasana pekerjaan dan keluarga, BDR. Maknanya suasana bekerja dan berkeluarga dalam masa yang sama ni. Jadi BDR ni, kita nak jaga anak-anak di rumah, kita pun nak jaga fail kerja kita kat rumah tu. Jadi macam mana? Antara tip ni ialah kena pandai bijak memberi masa. So katalah hari ni kita BDR, kita kena kerja juga tu kan BDR. Cuma bos kita tak adalah kau pasang CCTV rumah kau, aku nak tengok kau buat apa, tak adalah sampai tahap macam itu. Tapi kalau di WhatsApp, awak kat mana tu katanya, awak kat mana katanya kan. Kita jawab lah, saya dekat dapur. Kenapa? Kerja awak dah siap. Cuma bila kita BDR ni, ruang kerja kita tu agak panjang sikit lah kan. Jadi apa yang dibuat kebanyakan pekerja-pekerja bila di BDR, jadual tu kena susun. Apa yang kita nak susun ni? Yang pertama sekali ialah penyusunan kerja rumah dengan kerja pejabat. Macam kami kaunselor ni tak adalah banyak kerja nak kena buat kan. Cuma panggilan, telefon, buat sesi itu je lah kan. Tapi kerja-kerja pentadbiran tu setakat tidak complicated sangat kan, berbanding dengan orang keuangan kan. Mereka nak siapkan LO, nak siapkan apa tu, macam-macam lah keperluan-keperluan dalam pentadbiran tu. Orang pengurusan, orang pentadbiran. Jadi mereka ni sangat tertekan sebenarnya dalam konteks ini kan. Jadi apapun, ini suasana yang ada. Jadi bila kita tengok keadaan kita nak bekerja untuk rumah kita sebagai petugas di rumah kita, pengurus rumah tangga. Hari ni suri rumah ni ditukarlah namanya, janganlah panggil suri rumah. Dia orang kata kalau suri rumah tak ada gaji katanya. Panggil dia pengurus rumah tangga. Apa tu, family manager. Sedap ayat kan. Nak lagi best, domestic engineer. Mak, kau Farida, domestic engineer. Dapur rosak, kau betul. Kipas rosak, kau baiki. Kan? Maksudnya dalam kehidupan kita di rumah ni, maknanya peranan kita tu dalam rumah tu adalah sebagai pengurus rumah tangga. Kan? Jadi sebenarnya bukan isi saja pengurus rumah tangga, suami pun kena jadi director.
dalam kehidupan rumah tangganya. Siapa jadi CEO, COO, terpulanglah atas persetujuan bersama kan. Jadi kita nak buat kerja rumah dengan nak buat kerja pejabat di rumah kan. Jadi biasanya kita kena bagi masa tu baik-baiklah, buat jadual. Maksudnya kalau masuk pukul 8.30, kita kena bangun awal lah untuk siapkan sarapan, untuk siapkan makan tengah hari kan, untuk siapkan keperluan anak, nanti dia orang ada kelas kan. Jadi itu salah satulah tip yang kita kena buat. PDR ni kena konsisten dengan masa kan. Apapun kebijaksanaan kita tu dalam mengendalikan dua perkara ini akan menghasilkan satu hasil kerja yang baik lah. Sebabnya dalam masa kerja rumah selesai, kerja pejabat pun dapat dilaksanakan kan. Yang kedua, bila kita bekerja di rumah ni, PDR ni, adalah suasana kerja tu dekat satu sudut. Maksudnya ada meja yang kita akan lakukan kerja-kerja kita tu kan. Taklah bersepah. Kita tengok, bos kata, awak ni tunjuk betul ke awak kerja katanya. Buat video call, tengah menyarap. Macam mana? Buatlah meja sikit, ada sudut, semua kerja-kerja kita, file-file ke apa kat situ. Macam juga budak BDR hari ni walaupun BDR belajar dari rumah tu, boleh belajar kat mana-mana, tapi suasana kelas pembelajaran tu kena ada juga. Buatlah tu tempat meja, belilah meja kan, telefonlah Pakcik Sofi ke, Kak Zada ke kan, tolong hantar gitu. Nak sebut tak boleh nanti promosi pula kan. Makcik Zada dengan Pakcik Sofi tu kan hantar meja. Tak apalah, meja kecil pun tak apa. Yang penting apa, ada satu tempat anak kita belajar. Jadi buku dia pun tak bersepah. Jadi kalau kita nak tengok assignment dia pun ada tempat yang kita boleh tuju kan. Jadi tempat kita bekerja pun macam tu. Ada sudut, maksudnya situ kerja kita insyaAllah. Okey, jadi sistem penggiliran ni adalah tujuannya supaya semua orang rasa nanti, sebab bila dah lama sangat BDR, aku rasa korang mesti boring kat rumah, betul tak? Mengiak-ngiak nak pergi pejabat. Sama dah pejabat aku ni. Hari ni jadual awak ke datang? Tak saja je Cik Man, dah boring kat rumah. Nampak kan? Boring kat rumah ke nak lari dari kerja kat rumah? Kau cakap. Maksudnya kalau BDR lah tapi kalau dibuat sistem penggiliran supaya kerja ni berterusan. Ada orang yang akan ambil tanggungjawab, ada orang yang melakukan tugas seperti mana yang dikehendaki oleh pentadbir. Okey, peraturan institusi pendidikan PDPR macam tadi saya sebut, anak-anak belajar mengikut sistem yang ada. Cikgu bagi kerja, kan mula-mula PDPR tu bergaduh parent dengan cikgu. Apalah jadi macam ini. Cikgu ni senang je kerja ni, hantar video lepas tu suruh duduk buat. Lepas dia dah senyap. Video pun kan video dia buat. Video orang lain dia ambilnya je. Ya Allah. Pasal kebaik dengan cikgu tu. Pun ada je usaha cikgu tu. Cikgu pun macam tu juga, pasal kebaik dengan parent. Kan? Macam baru-baru ni kan dalam WhatsApp tu, buku ikrok budak cikgu tu contoh nyonteng kan. Yang ini baca panjang, ini baca pendek. Jadi parent tulis apa kat cikgu tu? Buku ni bukan kau beli, aku yang beli, yang contoh-conteng. Begitu pula kan. Apalah masalah ni kan. Sebenarnya masalah tu ke hati. Bila hati tu ada masalah, masuklah bengkel hati. Hati tu kena dibengkelkan. Kena diperbetulkan. So dalam keadaan ini, maknanya pembelajaran anak kena berterusan. Kita kena bantu anak-anak untuk mereka tidak ketinggalan dalam pembelajaran. Tugasan-tugasan tu kena sama-sama buat. Rupanya Faridah, baru aku tahu ada aku tulisnya kejap besar, kejap kecil. Kejap urut besar, kejap urut kecil. Dapat kat mak dia. Mak dia garang. Tukar, betulkan balik. Tukar. Sekarang Umi koyak buku ni kan tak pasal. Kena salin satu buku. Mau ngiji-ngiji budak tu. Buat pembetulan. Tapi kan dengan ayahnya, alah lebih kurang lah sengit-sengit itu pun tak apalah. Nampak Kat sini kita nampak personality kadang-kadang saya pun cakap orang, alah kalau itu ada bentuk sikit pun okey lah tu. Tak boleh, nanti sampai ketua macam gitu. Nampak? Ini prinsip pendidikan sebenarnya. Nasib kau dapat guru besar pension macam gitulah dik. Kan? Jadi, pendidikan belajar kena tetap belajar. Taska anak kecil-kecil kan ni tutup, tak boleh hantar. So kita nak kena jaga
Inilah yang menjalo-jalo ni kan. Mana adik engkau? Rupanya dah duduk bawah katil. Yang menyangkap dah masuk bawah katil, dah tak jumpa adik. Buat report polis. Polis kata dah cari ke? Cari-cari dia bawah katil. Kan? Pada taskar tak buka. Kita kena jaga anak kecil. Isteri nak kerja. Suami jangan tidur aja. Kan? Tolonglah jaga bersama-sama. Bagi-bagi. Abang jaga anak 8. 4 awak, 4 saya. Rupa-rupanya 4 orang yang dijaganya tu dimasuknya dalam karung, dia simpan dekat dalam bilik. Budak tu kena ikat semuanya tepi katil. Senang hidup macam ini kan. Jadi ini peluang sebenarnya parent dengan anak nak attachment. Inilah peluang untuk kita melihat tingkah laku anak, cara anak bercakap, cara anak bertindak dan sebagainya. Okey, suasana persekitaran harian kita, cuba tengok lagi ni kan. Maksudnya nak pergi kedai pun tak boleh pergi ramai-ramai. Elok juga, suka sangat dengan PKP ni. Tak boleh pergi ramai-ramai pergi kedai. Hanya ketua keluarga sahaja. Tapi pesanan daripada hujung rambut sampai hujung kaki. List. Kan? Hujung rambut sampai hujung kaki. Ya Allah, membaca bergulung macam itu. Jadi bila suasana tak boleh keluar ramai-ramai, penjimatan boleh dilakukan. Kemudian persekitaran hidup kita seharian ni kita tak boleh balik kampung. Harap-harap mak kita faham lah. Alhamdulillah mak saya faham. Dia kata tak apa. Yang penting kau sihat, mak sihat. Kan? Sebab itu gunakan teknologi ada ni, berhubunglah selalu. Janganlah kedekut kat kredit tu. Jangan kedekut kredit. Telefonlah tanya, mak hari ni sihat, dah makan apa, minum apa. Mak kita bukan nak duit kita lah. Mak kita nak tahu kita ni anak beranak sihat, ceria, bahagia. Dah, cukup. Kan? Ada beri, tak ada, beri juga. Jadi, inilah suasana kan. Hari ini kita tak boleh pergi dekat dengan mereka pun tak boleh datang kepada kita, tapi sebenarnya kita dekat. Walaupun kita berasingan jarak, tapi sebenarnya kita dekat apabila hati kita itu dekat. Dekat di hati. Okey, Fatin, teruskan. Ada 11 suku dah. 10 suku. Urusan rutin dan sistem keuangan keluarga. Dalam musim BDR, PKP ni, boleh tahan juga sistem keuangan keluarga ni. Kan? Sebab semua ada di rumah. Kalau tidak, anak saya semua duduk di asrama. Jadi duit makan kita untuk kita berdua bertiga ni taklah banyak. Tapi bila semua saka tu ada kat rumah, kekejap makan, kekejap buka peta ais, kekejap menyenduk, kekejap menggoreng, kau ni bilalah nak berhenti ke dapur ni, ya Allah. Kan? Kalau dia goreng untuk kita sekali, tak apa ni goreng untuk dia je. Belilah banyak mana dalam peta ais tu seminggu, punya ratio, sampai seminggu dah habis pada dahulu. Cuma gini je lah, saya fikir, masa anak-anak dekat rumah ni, masa dia duduk asrama, kita sebulan bagi dia kata RM50 kan? RM50. Itu kan duit dia, allowance dia kat asrama. So masa duduk rumah ada tak kita bagi allowance RM50 tu? Tak ada kan? So itulah allowance tu kita gunakan. Makanlah, dia duit engkau. Kau makan, tapi dah habis RM50 kau jangan minta lagi tak boleh, tak sampai hati macam gitu kan. Jadi maknanya sistem keuangan tu kena di-allocatekan betul-betul. Sebab macam bulan 5 itu kan raya, bulan 6 punya gaji kan dah dapat. Nak menyampai ke 20, tak dapat UMP. Kita orang dapat awal untuk bulan 6 tu dapat 14. Tak. Gaji bulan ni 14 bulan. Oh dah kan? Kita orang sama juga 25 bulan. Kena pandailah menyusun duit tu. Jangan kau jilat nanti bekas kuih tu abuk-abuknya. Tu bertayamum lidah namanya, mentayamum lidah. Kan? Habis abuk-abuk kat bekas kuih tu kau tayamumkan dengan lidah kau kan. Maksudnya kena pandai-pandailah bahagikan duit tu. Terutama benda-benda yang wajib, daruriyah. Yang daruriyah tu apa? Bil-bil ni daruriyah. Saya ni kan bekerja dengan asnaf. Kadang-kadang saya tengok asnaf ni, dia jadi asnaf, dia jadi macam tu bukan kerana dia tu tak ada sumber pendapatan. Dia tak reti nak menguruskan pendapatan tu. Dia bukan soal sikit banyak pendapatan tu. Kalau you commit, you consistent, you istiqamah, insya-Allah. Ini datang jumpa saya buat sesi, Ustaz, bil rumah saya tak bayar. Bil apa yang tak bayar? Cuba saya tengok. Saya katakan, kau bil air 7,000.
bil elektrik 10,000. Ni bukan rupiah punya kira ni dik, 10,000 RM. Saya tanya dengan Asnaf, ni selama ni tak bayar ke masih sikit-sikit tu? Alah, masih sikit-sikit tu kita kata nantilah dulu, besok bayar, besok bayar, besok bayar. Ujungnya sekarang apa? Dah tak terbayar. Jadi kalau awak datang ke Baitul Mal pun, Baitul Mal dia akan tengok rekod pembayaran awak sebelum ni. Kalau dia dah pernah bantu 4-5 kali melunaskan hutang-hutang awak ni, yalah memang golongan berhutang kan masuk dalam golongan asnaf, al-gharimin. Tapi kalau berhutang tu kerana sikap kamu, Baitul Mal tak boleh memanjakan kamu. Tu kerja saya pula tu dengan asnaf. Kan? Jadi saya akan cuba dapatkan pandangan daripada pegawai keuangan Baitul Mal, apa yang boleh diringankan dengan masalah wang. Sebab kita dah bayar kan selalu ni. Jadi sekarang ni kena ubah gaya hidup, kena ubah cara berfikir, kena ubah cara mengurus. Jadi sesi counselling ialah education session namanya. Kan? Kita educate dia macam mana nak uruskan keuangan. Nanti duit-duit untuk bil ni kena buat sampul. Ini sampul untuk bil elektrik, ini sampul bil air. Dapat je duit kalau boleh terus pergi bayar. Jangan tangguh-tangguh. Bak makan ni tak apa kita boleh adjust, tapi kalau bak elektrik ni boleh ke adjust dengan TNB. Bak air boleh ke adjust. Mungkinlah tak ada air hujan, tapi sama mana kita boleh ada air hujan tu. Kalau hujan, kata hujan, engkau yang melalak tunggu hujan. Kan? Jadi kita kena ubah sikap kita. Jadi kita pun sekarang dalam PDR PKP ni kita kena allocatekan betul-betul keuangan ni. Kan? Untuk makan berapa, untuk bil berapa, untuk rekreasi tak adalah. Sebabnya rekreasi ni kita tak pergi ke mana-mana kan, bersantai ataupun makan luar lah, tak ada kan. Tapi tak makan luar Faridah. Budak panda tu kejap-kejap datang, kejap-kejap datang. Kan? Anak saya yang darjah 2, darjah 3 tu pun kok dah pandai panggil panda tu. Senang aja baba, tekan sini beritahu aja bayar katanya. Ya Allah ya Tuhan, kau jadikan macam ni tak payah masak lah. Kita orang bagi je duit RM10, pergilah. Ambil panda tu senang, umi kau nak tidur. Tak payah fikir sarapan tengah-tengah hari makan malam. Tapi tak boleh diamalkan macam itu. Nanti anak kita tak kita berjimat. Jadi mana yang kita tak gunakan kerana PKP ni, contohnya santai tadi tu, makan luar contohnya kan. Tak boleh nak buat pergi makan luar. So tak apalah, peruntukan tu kita alokasikan kepada perkara yang lebih berkeperluan. Persekitaran pekerjaan kita, ada orang hilang punca pendapatan, tadi tu ramai kan klien saya datang, mana ni cik, hanya dia tak ada kerja dah ni kan. Tu tak ada kerja, kena cari kerja lah. Saya dah cari kerja tapi kerja tak ada. Kadang-kadang kerja yang kita minta tu memang dia tak ada. Kemungkinan pada ketika ini, masa ini, kita kena belajar untuk mewujudkan pekerjaan untuk kita. Apa dia? Macam ada satu, saya mengenali satu grup lah. Grup pekerja syarikat penerbangan. Kan pilot itu banyak kena berhenti, stewardess kena berhenti kan, steward kena berhenti. Dia orang ada satu grup, dia orang buat usahawan airline namanya. Rupanya dia orang kata apa? Bila kita orang kerja macam ni dengan masa kita dapat kita nikmati. Bayangkan macam terbang tu bekerjanya, nak masanya panjang kan. Lepas tu tak berkeluarga, kita tak bersosial, tak berjiran. Tapi bila ada hikmah COVID ni, Ustaz, kita orang dapat pendapatan yang lebih banyak, lebih baik daripada apa yang kita dapat sebelum ini. Itulah hikmahnya, betul tak? Hidup kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, terutama dalam musim PKP, pandemik ni, kalau kita boleh belajar sikit, boleh saya sharing kan. Yang saya nampak lah, teoretical saya sepanjang 2 tahun ni, sebenarnya kita bermula dengan mehnah. Mehnah. Bukan mehnah je kabur. Kan? Mehnah. Maksudnya ujian, rintangan, cabaran. Ini semua cabaran. Ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Alladzina asabi'ahum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang bila diberi musibah, mereka menjawab ini semua datang dari Allah dan kepada Allah akan dikembalikan. Kan? Sebab semua itu datang daripada Allah kan. Jadi musibah ni adalah satu proses education sebenarnya. Proses tarbiyah Allah kepada
manusia. Untuk manusia apa? Maksud belajar. Belajar mengurus, belajar bersyukur, belajar berfikir, belajar merasa, kan? Semua tu belajar, kan? Ni tak, sedikit COVID disalahkan. COVID pun dah pening kepala. Kenapa kau salahkan aku, katanya? Tak pernah menyalahkan diri sendiri. Jadi maksudnya dalam mehna ni ada sesuatu yang kita boleh belajar. Daripada mehna atau ujian ni tadi, kesabaran kita tu, yang Allah sebut, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan dengan aku dengan sabar dan solat, kan? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya sabar dan solat itu satu perkara yang berat kecuali mereka yang khusyuk kepada aku. Khusyuk ni bukan khusyuk dalam solat aja. Khusyuk tentang Allah sebenarnya memberi kita satu peringatan. Allah sedang mendidik kita, mentarbiah kita. Itu adalah kekhusyukan kita dalam konteks memahami ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita memahami itu adalah ujian, sebab itu saya, Faridah, kalau klien datang kata, okay, apa yang nak dibincang dengan saya? Sini banyak masalah lah Ustaz. Awak selalu sebut perkataan tu masalah ke? Ini memang masalah kan Ustaz? Okay, mulai hari ini, mari sama-sama kita tukar perkataan masalah itu kepada ujian. Ini ujian Allah kepada saya. Ini cabaran untuk melihat kekuatan yang ada pada diri saya, yang saya boleh gunakan, yang saya kena gunakan. Bila kita sebut ujian, by hook and by crook, kadang-kadang, betul tak kan? Jadi mau tak mahu, itu adalah sesuatu yang Allah telah tetapkan kita dengan takdirnya. Kita kena hadapi dengan kesabaran, dengan keredaan, dengan kesyukuran. Kan? Baru dia jadi yang namanya hikmah. Oh, rupa-rupanya banyak hikmah COVID ni. Banyak hikmah yang saya lalui. Dengan COVID ni, berubah hidup saya. Saya mendapat pendapatan yang lebih baik daripada sebelum ini. Ada juga kan? Ada di samping tu mereka teruji dengan hilang pekerjaan tadi tu kan? Ada pendapatan. Jadi tugas kita sebagai kaunselor dalam komuniti ni adalah bantu dia untuk tidak stuck. Dia tidak lose, dia tidak, orang kata apa, tak bingai. Kalau orang kata bingai. Orang faham kata apa? Bengong tu apa? Bingai. Dia kata bengong gitu. Bengong, tak kerti nak buat apa kan? Jadi serabut perut gitu kan? Jadi maksudnya bincang dengan kaunselor, okey, apa keupayaan yang kamu ada, apa kelebihan yang Allah telah beri kepada kamu, kan? Jadi kita kena bincang lah. Kalau tak bincang, kita seorang-seorang, kita jadi bingai, kan? Kita jadi pening kepada seorang, tak kongsi dengan sesiapa. Sebab itu tujuan program hari ini dibuat tuan-tuan perempuan adalah supaya tuan-tuan perempuan ada outlet nanti nak sharing. Faridah ada, Rukiah ada, Selamah ada, Harun ada, pergi cari. Share dengan mereka. Mereka tak boleh menyelesaikan masalah kita. Saya tak boleh selesaikan masalah tuan-tuan perempuan. Itu masalah engkau, kenapa kau suruh aku menyelesaikan? Kita akan bagi panduan. Kita akan facilitate macam mana nak menghadapi dan memahaminya. Itu yang tujuan sesi counseling itu diadakan. Kurang-kurangnya tadi bawa 100% berat batu jemala atau bahu ni. Tapi bila dah luar, bila dah sharing, tinggal 70%. 30% dah ringan. Kan? Itu tujuannya. Jadi bila hilang kunci pendapatan, jangan panik, jangan kaget, jangan mati akal, jangan buat keputusan yang bukan-bukan. InsyaAllah, kita ni ada Tuhan yang sangat kaya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Ghani, Allah itu sangat kaya. Kan? Apa yang kita makan hari-hari ni pun, apa yang kita dapat dalam poket ni, semua adalah milik Allah. Allah yang izinkan kita milikinya. Dan Allah lah mengatur segala-galanya. Belajarlah daripada seekor burung, wahai adik-adik sekalian. Bila cerita tentang tawakal ni, Rasulullah SAW datangkan satu cerita burung. Cerita kisah burung. Mana burung ni bangun pagi, dia cari sembahyang subuh, dia cara dia lah. Kita yang manusia ni, bangun pagi, sembahyang subuh kan. Masa sembahyang subuh tu minta lah kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku tidak mengetahui di mana rezeki yang kau telah sediakan untuk aku dan keluarga. Betul kan? Burung macam tu. Bangun pagi, dia sembahyang, dia berzikir, lepas tu dia terbang lah. Masa dia terbang tu, tawakalnya kepada Allah, dia kata apa? Maknanya, terpulang kepada Allah lah, kat mana rezeki aku? Kita kumpulan orang kerajaan ni, rezeki kita kat mana? Dekat keuangan. Tak masuk duit, kau hampul orang keuangan tu.
Kau masalah kau tak masuk duit kan? Bukan, orang keuangan tu pun asbab. Dia pun alat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerja ni adalah asbab dan alat. Sebenarnya rezeki itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tengok ayat 2 hingga 3 surah Al-Talaq. Ayat ni menyebut wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Orang kata ni ayat apa? Ibu Dina, betul kan? Aku pun tak tahu macam mana datangnya ayat nama Ibu Dina. Ni ayat talak. Tiba berdinar tu kenapa? Dia kata ni ayat pelaris. Pergilah kedai mamak-mamak, mesti ada ayat tu kat dinding. Pelaris. Pelaris apa? Ini ayat yang Allah nak beritahu kita. Kalau kita ada sesuatu yang kita hadapi dalam kehidupan, jalan keluarnya adalah dua. Yang pertama, takwa. Yang kedua, tawakal. Jadi tawakal ni penting. Hari ni kita tawakal pada Allah. Kan? Tawakal tak cukup. Tawakal mesti didahului dengan usaha. Buktinya apa? Fa'iza azamta fatawakkal ala Allah. Fa'iza azamta fatawakkal ala Allah. Bila kamu berusaha, berikhtiar, lepas tu barulah kamu bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi tawakal ni tak boleh tawakal semata-mata. Tak boleh tawakal saja-saja gitu. Tawakal tu mesti ada usaha dahulu. Jadi usahalah, insya-Allah. Ada caranya. Allah nak bagi rezeki itu kepada kita. Kan? Okay, simpanan semakin menyusut. Betul lah, kena pandai adjust. Ya. Memang duit-duit yang kita ada ni akan susut. Duit aku pun susut juga. Sebab benda yang tak jangka kan. Tetapi kita mesti ada fixed deposit kita. Mesti ada simpanan tetap yang kau tak boleh usik, kau tak boleh apalah. Saya belajar daripada nenek saya, mak saya je. Dia kata RM10 by hook and by crook kau simpan 1 bulan. RM10. Jadi macam anak-anak muda yang ada dalam grup ni, saya nasihatkan, mesti ada satu sikap terhadap penyimpanan keuangan yang anda mesti tegar. Maksudnya aku kena simpan RM100. Contoh kan. Ikutlah kemampuan masing-masing kan. Kata RM1 daripada gaji aku mesti simpan. Aku tak boleh usik, aku tak boleh tengok, aku tak boleh ingat. Maksudnya simpan satu tempat yang aku tak boleh pegang, aku tak boleh sentuh. Kan? Tapi kalau kita mati katanya, mati nasib kau lah, rezeki orang lain. Kenapa lah kau fikir macam tu? Kalau kau mati, itu sedekah jariah kau kepada kehidupan lah. Kan apa yang masalahnya? Seorang perempuan. Saya tengok dalam kabel SP tu kan, dia letak namanya siapa Farida? Tak ada dia letaknya nama lelaki ni Farida. Mak atau anak? Kan, kenapa kau tak letak nama lelaki kau Farida? Kan pada siang malam kau duduk sebelah dia. Kan, tiba-tiba buat duit kau tak ingat kat dia. Yang suami pula. Lain. Tu masalah orang perempuan aku tengok. Kepala otaknya sengit-bengit buat kahwin. Dia kata kalau saya mati, nanti duit tu tak nama dia, perempuan tu dapat. Senang hatilah perempuan tu, dia kaya. Astaghfirullahalazim. Takkan namanya tu sedekah dia, oi. Takkan namanya itu jariah kita kepada yang tinggal. Kau dah mati, dah jadi jenazah, kau tak perlukan duit. Kau perlukan amal. Oh kak, kau dengar cakap aku ni betul-betul. Kau perlukan amal, kau perlukan pahala dan ganjaran. Duit tak diperlukan lagi. That's why sekarang ni cepat-cepat habiskan duit. Habis duit bukan pergi Sabela. Habis duit bukan pergi beli emas saja. Duit tu kau jariah. Duit jariah tu zakat kan. Duit tu pergi buat hibah. Duit tu pergi buat wasiat. Duit tu pergi buat apa-apalah yang akan memberi pulangan balik kepada amal kita yang baik tu insya-Allah. Okay. Tak dapat keluar bekerja. Inilah BDR ni. Nak keluar tapi tak dapat. Okay, next. Alhamdulillah ada berita baik untuk saya SPM ni. Alhamdulillah. Saya sambil tu tengok juga ni kan. Alhamdulillah kan. Berkat doa tuan-tuan dan puan-puan. Okay, hubungan kekeluargaan masih terlalu panjang dengan ahli keluarga. Baru-baru ni kan statistik di Jabatan Kementerian Pembangunan Wanita dan juga macam kami lah di bahagian agensi agama ni, di Jabatan Agama dengan JAKIM, kita melihat musim PKP permohonan perceraian juga tinggi.
Tapi kalau kita semak permohonan perkahwinan pun tinggi juga. Tapi orang kahwin hujung minggu je paling dah Sabtu Ahad. Orang cerai, setiap hari orang bercerai. Ya Allah. Ada tu baru kahwin tak sampai seminggu dah bercerai. Ada tu baru sebulan. Allah hai. Belum kenal lagi merah. Inai di jari ni merah lagi ni. Dah terlafaz talak. Allah Akbar. Kenapa jadi macam gini? Tak maaf lah anak-anak golongan muda ni. Zaman kamu ni penuh cabaran tu dik. Dalam alam rumah tangga ni. Kenapa? Satu ialah tahap kesabaran kita sangat rendah. Pengurusan emosi kita sangat rendah. Sikit-sikit kecer kan ya Allah. Asyik menyebut cer aja hari-hari Ustaz. Cer tu maksudnya apa? Ada saya nak keluar rumah, nak melangkah pintu, tak tahu apa dalam kepala otak dia. Kalau langkah pintu tu aku cer. Cer tu apa? Kami cakap apa? Cermat. Cermat tak apalah. Takut cerai. Jadi maksudnya, bila terlalu panjang, kajian kita melihat secara pemerhatian lah ya, bukan kajian inferensi lagi ni, pemerhatian. Bila kita berada dalam satu julat masa yang panjang bersama ahli keluarga, contohnya suami isteri memang dah ada episod-episod perasaan yang terpendam, dendam. So bila PKP, BDR, jumpa makhluk mengkarung ni hari-hari, memang hati dah bengkak, berapi-api, ujungnya bergaduh tak? Bergaduh. Kan? Jadi inilah masa untuk kita mencari ruang memperbetulkan alignment pemikiran dan perasaan kita. Ada anak-anak yang jumpa dengan saya dalam sesi, dia kata, mak ayah saya berjumpa je nak bergaduh, jumpa je nak bergaduh. Bergaduh elok ke bergaduh tak elok? Bergaduh elok macam mana katanya? Bergaduh elok kau dapat adik. Bergaduh tak elok kau cerai adik-beradik, terpisah adik-beradik. Kan? Jadi bergaduh menyebabkan traumatik pada anak. Dan benda ni akan recycle nanti dalam kehidupan dia pula bila dia berkeluarga. Nampak mak ayah bergaduh, mak ayah maki hamun, mak ayah bertindak kasar. Masya Allah. Apa nak jadi kehidupan ni, kan? Jangan jadikan asbab PKP ni kita mencari keputusan hidup yang berakal pendek. Okay? Suasana tak dapat dikawal, betul lah. Bila anak semua berkumpul pada saya ada 5 orang anak. 4 lelaki, seorang perempuan tu pun dah jadi otomen dah aku tengok kan, asyik kena bahana dengan abang-abang ni kan, lama dia pun nak kena bela diri dia sendiri juga kan. Bersilat aku tengok dalam rumah tu kan. Tapi dalam pada tadi memekik-mekik tu kejap kan elok dia bermain balik, betul tak kan? Ini cara bergurau anak-anak kita sebenarnya kan. Tapi kalau sampai dah ambil pisau, sampai dah balik kapak, cangkul, takkan kau nak tengok aja something wrong about mereka. So kita kena buat sesuatu kan. Okay, rumah kita yang ada ni akan menentukan struktur suasana keluarga tu. Saya paling kesian lah kadang masa PKP 1 saya tengok masa semua tak boleh turun, semua tak boleh bergerak bebas kan. Orang-orang duduk dalam flat, kesian dia Faridha. Mana dia nak pergi? Rumah dia, Allah ya Tuhanku kan, ke depan ke belakang itu je lah ada rumah dia. Dia nak dalam rumah pula ramai. Kadang-kadang bukan keluarga dia je, ada 2-3 keluarga duduk menumpang dalam rumah tu. Jadi, mau tak mahu ini suasana yang mereka kena hadapi dan mereka kena ada inisiatif. Tak boleh menyalahkan keadaan tu. Kita yang kena bentuk keadaan tu dan bersama dengan keadaan tu. Contohnya apa? Kalau misal kata dah ramai macam itu, kita wujudkan suasana bagaimana saling memahami, saling bertolak ansur, bertoleransi, saling bantu-membantu kan. Jadi insya-Allah benda yang sukar akan jadi mudah kan. Tapi kalau dah sukar, disukarkan lagi, maka kesukaran itu akan menjadi asbab kepada pergaduhan, perpisahan dan sebagainya kan. Jadi saya rumah, macam rumah saya dulu di Kuala Lumpur, Pembarida kecil juga kan. Anak baru keluar pintu dah kena jerit, masuk! Budak tu baru keluar pintu dah kena masuk. Tapi dalam rumahnya ada kompang sikit, keluarlah pergi main tapi yang keluar pagar. Sebab yang keluar pagar, polis ambil kau dalam kereta, jalan. Masuk dalam rumah berjeriji tu. Dah senyap yang banyak cerita. Jadi maksudnya ada ruang. Tadi pun saya bercakap tentang keceriaan dalam keluarga tu. Buatlah sesuatu yang boleh menceriakan keluarga kita. Mengurangkan tekanan. Contohnya, sikap kita lah parent.
bergurau dengan anak. Ada bapa dia tak gerti nak bergurau. Asyik nak bohong aja, asyik nak marah aja. Mak pun macam tu. Ada benda sebenarnya terbuku dalam kepala dan hati ni sebenarnya. Please, release, letting go. Aku dah cakap orang putih ni payah sikit. Kan? Biar dia keluarkan dia. Kan? Ajak anak bermain. Bermainlah dengan anak. Sebab bermain ni salah satu daripada terapi. Saya ni dah besar-besar tu bangka dan meninggal ni pun aku main nyorok-nyorok lagi Farida. Main nyorok-nyorok, main tenteng. Mana tadi aku cakap tenteng. Main ular, dam ular. Permainan tradisional dulu tu dia merapatkan hubungan tau. Berbanding permainan sekarang. Permainan sekarang menggunakan ini main seorang-seorang. Lepas tu terpekik terlulung. Bodoh, kejap bodoh aku dengar. Ya apa pula dia bodoh-bodohkan orang ni lah main-main ni. Apa lah kau ni? Jadi kita kena balik kepada suasana yang boleh merapatkan hubungan kita. Kan? Ingat lagi tak? Bila kita kecil-kecil dulu tu, ayah kita suruh cari uban. Kau ingat tak? Itu adalah satu terapi sebenarnya. Siapa cabut uban, abang paling banyak dia dapat duit. Bobot ambil kepada orang tua tu. Bobot. Kau ambil sebelah sini, adik ambil sebelah sini. Buatlah sikit, aku punya sikit uban sebelah ni katanya. Nampak tak dia merapatkan hubungan? Kan? Boleh, maknanya kita yang menentukan keadaan tu. Kita yang create, kita yang inisiatifkan. Okey, kadar percayaan meningkat, seterusnya. Habis dah kejapnya masa ni aku rasa kan. Tajuk belum masuk-masuk lagi ni tau. Kesan psikologi, tekanan, kebimbangan, panik, OCD ni tau. OCD ni bukan OCPD. OCPD tu polis kan. OCD ni obsessive compulsive disorder. Orang mempunyai gejala kurang keyakinan diri dia. Buat apa-apa dia tak yakin. Sebab saya ada satu klien baru ni kan, masa musim PKP 1 dulu tu, melalui jalan kasih, saya kena entertain kes tu. Ada satu pasangan, agak berumur lah kan, isinya telefon. Ustaz, saya ni pening kepala dengan suami saya. Kenapa puan? Tak payah perempuan, panggil akak je sudah katanya. Kenapa kak? Mula kena formal macam tu lah. Bila dia kata tak formal, kita tak formal lah. Kenapa kak? Hari-hari kata COVID ada luar rumah. Kejap-kejap bila bangun pagi tu, aku ni macam dah kena COVID katanya. Abang yang cakap macam tu, bang, pening kepada saya lah. Kan baru balik dari hospital semalam. Doktor kata, tunggu dulu result. Kan dah negatif. COVID, awak nak kena COVID sangat kau. Ujung jadi marah. Nampak kan? Yang pasangan ni, dia OCD. Yang pasangan satu tak faham OCD. Jadi tugas saya, okey, ciri-ciri yang ada pada abang ni kak, namanya OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Apa kau bodoh itu? OCD ni orang yang ada satu keadaan dalam diri dia, dia rasa macam tak yakin, syak, was-was. Jadi kita kena bantu dia untuk bina keyakinan diri dia. Tak apa. Kalau abang rasa macam ini, itu baru ada tanda. Kalau tak ada, maksudnya tak ada. Kan? InsyaAllah. Saya akan jaga abang lagi elok. Saya akan pastikan abang sihat. Sama-sama kita jaga. Akak kena encourage dia. Macam itu ya. Terima kasih Ustaz. Kurangnya ada tempat dia nak berkongsi. Betul kan? Kalau tidak, kau agak-agak kat rumah tu dia buat macam mana orang. Kalau seorang kata aku ada COVID, seorang kata aku tak ada COVID. Tak bergaduh hari-hari. Keresahan tentang wabak, rasa terbatas hubungan sosial. Tapi kita ada FB, kita ada Instagram, kita ada Skype, kita ada email, kita ada WhatsApp. Macam lah. Gunakanlah kaedah ni tapi dengan cara yang betul. Gunakan teknologi ni untuk menyambung silaturahim, bukan memutuskan silaturahim. Kekejap orang tu left, kekejap orang ni left group, kekejap orang ni tak menyaut lagi. Berdosa kita tahu. Memutuskan silaturahim. Nabi sebut apa? La yadkhulul jannah al-qati'. Tak masuk syurga orang yang putuskan silaturahim. Jadi gunakanlah ini sebagai untuk kita bertanya khabar, tahu status kan. Tambah hari ni, ialah kita tak boleh jumpa saudara mara kita yang positif COVID, kita tahu dia dalam keadaan apa, dalam keadaan musibah. Doa-doa kita tu diperlukan bagi semangat pada dia. Saya pun ada staff ada 3 orang ni tengah positif hospital. So bila kita orang support dia, kan apa kesan pada dia?
dia kuat, dia rasa yakin. Sebab penyembuhan yang sebenarnya ialah dari dalam diri anda. Sebab itu bila di hospital, peranan kaunselor ataupun pegawai psikologi ke hospital tu ialah membangunkan motivasi pesakit tu. Kan? Saya pun mengajar nurse-nurse dan doktor dengan ilmu kaunseling sikit ni, bila pesakit tu nampak macam tak sihat, beritahu dia, oh dah ada dah ciri-ciri nak sihat ni sebenarnya. Bangunkan motivasi dia. Kenapa pakcik kata apa? Macam tak sihat lah. Tu nak mati pakcik. Tahu mati pakcik tu. Kan? Jadi kita kena bagi semangat. InsyaAllah. Okay, next. Inilah aku nak masuk tajuk ni Fatinul. Tip mengurus diri era COVID. Bertenang, jangan panik. Susun jadual kehidupan pagi hingga malam. Lepas ni buat apa? Contohnya, lepas kita bangun solat subuh. Solat subuh, kita nak buat sarapan. Lepas sarapan, saya kena masak juga hari ni sebab saya kena mesyuarat. Contohnya kan? Ada siap masak. Masak pun mungkinlah kalau nak masak yang complicated sikit, awal lah. Kalau masak yang goreng-goreng simple je, mungkin tak punya masa yang panjang kan. And then okay, lepas ni mama nak kerja ni semua orang apa-apa kalau boleh abang tolong adik nak apa kan tolong tengok ni kat dapur semua dah siapkan atas meja tu kan. Jadi kita kena susun jadual tu lepas satu kan. Tapi BDR ni ada masa kita boleh tidur je tengah hari tu tak paridah kan. Aku tidur je lantak engkau lah kerja kan. Nak buat macam mana ngantuk. Tapi kalau dia panggil kita jawablah. Telefon tak boleh off BDR. Telefon please open all time takut ada tugas yang nak diberi. Ada pula orang faham BDR ni tak boleh kena ganggu Faridah oi. Saya BDR. BDR tu bekerja dari rumah bukan duk relax ni ada kerja nak bagi ni. Awak tolong siapkan perkara ini. Saya BDR hari ni. So BDR tu apa? Kau kerja kat rumah, tak datang pejabat, kerja masih jalan macam biasa. Ada kawan saya juga seorang pengarah, bila dia telefon, angkat-angkat, telefon WhatsApp. Awak hari ni jadual awak BDR ya? Ya tuan, saya BDR. BDR tu maksudnya apa? Bekerja dari rumah. Awak sedang bekerja ke? Tak jawab. Kalau awak betul-betul bekerja dari rumah, boleh saya nak datang rumah awak sekarang, nak tengok awak bekerja ke tidak? Kau suka macam itu? Mesti kau tak suka kan? So please, maknanya sekarang ni BDR ni ada satu sistem yang wujud dalam pentadbiran kita ni, dalam organisasi, dia bagi ruang sikit kepada kita untuk di rumah, untuk tengok hal di rumah dan hal pejabat di rumah. Kan? Bersyukurlah ada sistem BDR ni, kita banyak attach dengan family. Kita banyak ruang masa dengan anak-anak dan keluarga kan. Tapi bukan kita tinggalkan kerja Itu kena faham. Kerja is kerja. Macam saya lah 24 jam ni, kadang-kadang orang telefon, orang WhatsApp nak kena jawab, orang telefon nak kena angkat kan. Jadi alhamdulillah lah pasangan saya pun faham kerja saya ni all the time kan. Kalau tak ada tu tak ada langsung, okey je. Tapi kalau ada tu bertalu-talu pula kan. So adapt and adopt kan. Adapt tu adab. Mengadap kau kerja tu kan, mengadopt kan, berkongsi masalah dengan pakar, tadi saya dah sebut, hubungan dengan pencipta. Dalam keadaan macam ni, jangan pisahkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan usaha-usaha spiritual, zikir kan, doa-doa, bacaan-bacaan yang diajar oleh guru-guru kita yang kita boleh amalkan. Contohnya orang kerisauan tentang COVID ni, Nabi dah sebut dah. Cuba amalkan 3 kali pagi, 3 kali petang. Apa dia? Doa untuk menghindarkan musibah dan juga kemudaratan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Nabi kata siapa yang baca 3 kali pagi, 3 kali petang ni terhindar dari kemudaratan. Ya, itu adalah usaha yang kita lakukan. Tetapi apabila sampai giliran COVID ni nak kena vaksin, kau kena pergilah. Itu usaha juga kan. Di samping kita melakukan pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, next. Banyak lagi gitu kan. BDR bekerja dari rumah. Budaya kerja rumah yang baru sambil menguruskan keluarga. Sebab itu dalam konteks ini,
tuntutan ketua pejabat. Macam saya ketua pejabat. Nak in charge staff, nak tengok kerja dia, nak tanya laporan dah buat ke belum, statistik dah sedia ke belum, macam mana hari tu, staff kita yang masuk hospital tu, apa khabar dia, cuma nak ambil tahu kan. Ha. Dan masa yang sama aku nak pergi pasar, aku nak tengok rumah tu pintu dah tercabut, dah budak buah-buah menyanyi epak, dah tercabut pintu, kan, tercabut atap, semua nak kena tengok. Jadi masanya bagaimana? So BDR ni dia ada masa macam kami di institusi ni, macam di MAIS ni, waktu mereka datang bekerja ke pejabat adalah 4 jam. Maksudnya kata masuk pukul 8 habis pukul 12 kan? Masuk pukul 9 habis pukul 1, masuk pukul 10 habis pukul 2. So 4 jam saja datang ke pejabat bagi yang kira datang ke pejabat. Yang tak datang ke pejabat, maksudnya kita pun sebagai ketua jabatan kena adalah budi bahasa juga. Takkan pukul 7.30 belum masuk pejabat, kalau datang pun masuk pejabat, takkan kau dah telefon dia, kau tunggulah pukul 8.30 jadual dia, kau telefon. Ataupun selepas pukul 4 petang, kau jangan telefon lagi dah, kecuali yang sangat penting. Sangat penting, tak ada pilihan dah kecuali berhubung dengan dia, WhatsApp lah dulu. Boleh ke saya ganggu sebentar? Ayat-ayat tu kena baguslah sikit kan. Awak tak jawab saya punya WhatsApp, kenapa? Apa masalah awak? Awak tak awak bekerja? Memanglah. Kita ni boleh bercakap apa yang kita nak. Hukum komunikasi, belajar sikit hukum komunikasi. Dia bukan sunat, bukan makruh, bukan haram, bukan halal. Hukum komunikasi ini, yang saya belajar tentang hukum komunikasi, dia kata apa? Apa yang ada dalam rongga mulut kita ni, sebelum kita cakap, sebelum kita meluahkan untuk perkataan, itu adalah hak kita. Tapi once you bercakap, dah keluar daripada rongga mulut ni, daripada bibir ni keluar, sudah jadi hak orang lain. So kalau benda yang baik kau sampaikan, dia akan memberi kebaikan. Tapi kalau benda yang sebaliknya kau sampaikan, iaitu sindiran, sesuatu menyakiti hati, sesuatu yang mencabar emosi, mungkin orang tak ada kuasa nak membalas dalam bentuk perkataan. Tapi orang ada ruang membalas dalam bentuk perbuatan. Orang yang lupa faham tu banyak hutan. Kan dia pergi lautan-hutan, dia jumpa tu yang pakai tengkorak dekat leher tu, yang tak berseluar, pakai seluar cawan, buat ini orang sampai mati katanya. Aku takut macam itu pada dahulu. Mari kita berdepan-depan, tak puas hati kita bercakap. Sebab tu dalam komunikasi ni dia ada komunikasi namanya pasif, komunikasi asertif, komunikasi agresif. Sebagai orang yang ada kuasa ke atas orang lain, jangan gunakan konsep komunikasi agresif. Sebab bahaya agresif ni, masa kita jadi ketua, orang yes boss, betul tak? Besok kita dah jadi ketua lagi, kau siapa? Kau berhal? Orang tak apik dengan kita, cakap Negeri Sembilan tak apik dengan kita. Orang tak heran dengan kita dah. Malah kita tak tahu doa orang hari-hari pada kita apa, betul tak? Entah dia doa, ya Allah meninggalkanlah makhluk ni ya Allah. Ya Allah ambillah nyawa dia ni ya Allah, menyusahkan orang. Kalau itulah dibaca hari-hari dan ramai-ramai baca, takkan meninggal kita satu hari, betul tak? Kan? Jadi biarlah kita tinggalkan legacy, biarlah kita tinggalkan kenangan, biarlah kita tinggalkan satu memori yang baik dengan orang lain, insya-Allah. Doa orang tu kita sangat penting, terutama apabila kita memerlukan doa orang. Contohnya apa? Masa kita sakit, betul tak? Kita perlukan doa orang. Sebab tu bila kawan-kawan yang dalam musibah kata, jangan lupa doakan saya. Tapi saya nak beritahu dan saya diajar oleh guru saya, minta doa ni dalam keadaan musibah saja. Dalam keadaan tak musibah pun, dalam keadaan kita bahagia, ceria, kaya, bahagia ni semua, minta doa pada Allah. Kan? Bila jumpa kawan, jangan lupa doakan saya. Doa apa? Apa-apalah. Banyak no kau minta apa-apa tu, sebut apa yang kau nak doakan. Doakan anak saya dulu peperiksaan, ada keputusan yang baik sesuai dengan usaha dia. Kan? Alhamdulillah. Dapat dia agak bersusun juga tadi tu. Mana doa awal lain lah tu. Kan? Okey. Bekerja sambil menguruskan keluarga. Jadi maksudnya kalau sekiranya contohnya saya tengah online, isteri saya kena faham. Hari ni minta maaf tak sempat nak basah, betul kan? Nanti tak apalah. Nanti saya pergi sekejap. Kan? Toleransi. CP kebahagiaan rumah tangga ni apa?
Yang besar jangan kecilkan, yang kecil jangan besarkan. Kau tahu tak besar kecil ni apa? Kau fikir lain lah tu. Benda kecil, benda besar, maksudnya benda yang remeh jangan besar-besarkan. Berlebih, kurang. Hari ni hari dia sibuk, betul tak kan? Hari ni hari saya lapang. Hari besok dia pula sibuk, saya lapang. Kan? Tak apa. Nampak mama macam sibuk je meeting lagi ni. Tak apalah, ayah masak. Betul kan? Rupanya masak air. Kan? Jadi maksudnya, ambil peranan tu bersama-sama. Kan? Jadi bila kita faham konsep PDR ni ialah kita bekerja dari rumah, di rumah, maksudnya kerja itu kena ada sokongan antara satu sama lain. So anak-anak masa ayam suaran, jangan bising. Kalau boleh, duduk di tempat yang sesuai. Jangan halau, weh. Pergi tempat yang dulu, orang suara. Itu mengalau namanya. Jadi kita kena ada juga toleransi antara sama lain. Arahan kerja dan aturan keluarga, KPI kerja, keluarga KPI. Keluarga kita ni ada KPI ya. Keluarga kita pun ada KPI. Ataupun keluarga anda ada tak jenis apa tu? Piagam pelanggan. Pernah buat piagam pelanggan keluarga? Gila, mana ada orang buat piagam pelanggan keluarga? Boleh diwujudkan. Kami sebagai ibu bapa berjanji. Itu piagam kita sebagai parent. Memastikan anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Anak-anak dapat membaca Al-Quran dan khatam Quran selewat-lewatnya umur 12 tahun. Itu dengan pelanggan. Kepada pelanggan-pelanggan kita, anak-anak kita tu. Tekanan versus konflik peranan. Jadi ada orang kadang-kadang benda yang kecil-kecil lah menyebabkan rumah tangga mereka jadi heboh. Okey. Jadi Cik Man ada nak ajar sikit kan benda yang kata pengurusan tekanan tadi tu kan. Pengurusan tekanan ni salah satunya adalah positive enucleation. Positive enucleation ni maksudnya, macam orang putih cakap orang Pahang, dia kata koi-koi ni semua kan. Dia kata positive enucleation ni adalah kita berfikir secara membuka ruang yang akan beri manfaat kepada kita dan orang lain. Contohnya lah, kenapa kita nak contohnya pasangan kita tiba-tiba sentap. Yelah, aku pun ada pasangan kan, tiba-tiba sentap. Tadi elok dia cakap aku tiba-tiba sentap ni kenapa? So kalau kita layan kesentapan itu, kita layan kekoyakan itu, apa akan terjadi? Mungkin akan berlaku perkara-perkara yang memperluaskan lagi tekanan. Betul tak kan? Menyebabkan hubungan jadi semakin tidak cantik. So mungkin berdiam diri itu ada baiknya buat sementara waktu kan? Kemungkinan tunggu masa untuk kita bertanya apa sebenarnya yang berlaku tadi. Ketika kekoyakan itu berlaku, apa sebenarnya yang saya tidak boleh baca di situ, kelemahan saya tidak boleh membacanya. Itulah keadaan tenang itu dia boleh menjawab. Tapi masa dalam keadaan dia menghadapi tekanan itu, kita tanya soalan, saya rasa cara menjawab pun tidak memenuhi kehendak soalan, betul tak? Jadi ini adalah kemahiran untuk kita buat berdasarkan kepada keperluan untuk yang lebih memberi manfaat berbanding kemudaratan. Okay. Positive inoculation juga adalah kita berfikir secara positif. Maksudnya macam inilah banyak parent nanti dapat keputusan anak macam-macam kan. Jadi kalau anak kita ni diuji keputusannya aja-aja aja, sosong kuku, tak apa. Mungkin rezeki kamu pada masa yang lain. Betul kan? Sebab ada orang, kawan mama tu, dia mungkin kat sekolah dia tak berapa menjadi sangat. Tapi bila dia bekerja, Masya Allah, menjadi pula. Kan? Asyik pergi luar negeri aja dia. Apa? Sebab apa? Macam ni dia boleh pergi luar negeri. Dia peminat Korea. Bukan Korea, Korea. Pergi Korea sebab nak tengok Jiangsu tu kan. Jadi maksudnya nak beritahu kamu ni bukan satu peringkat fasa kehidupan saja. Kamu akan melalui kehidupan yang akan lagi penuh kejayaan di hadapan sana. Itu positive enucleation dah kan. Kau ni tengok result kau, mak cakap, tengok result kau. Kau ni bodoh sama macam bapak kau kan. Sempat dia bodohkan bapak ni. Bapak kau tu pun sama dengan atuk kau tu. Bodoh juga tu. Ya Allah, turunan kau bodoh kan. Jadi maksudnya kita kena membuka fikiran. Ruang hidup tu bukan peperiksaan saja tuan-tuan dan puan-puan.
Peperiksaan ni adalah satu proses menguji kefahaman, menguji ingatan. Itu aja, betul tak? Kalau kita tengoklah dari segi erti peperiksaan itu adalah penilaian. Dia bukan penamatan, pemuktamadan. Pemuktamad. Jadi insya-Allah doakan anak-anak kita akan menjadi dalam hidup dia dan apa jua yang dia ceburi dalam bidang mana pun dia pergi nanti insya-Allah. Okey, tinggal lagi 5 minit ni. Kalau kita nak buka pada soalan Farida kalau ada, saya haraplah para peserta wajah-wajah cerita dan sebenarnya tu. Setakat ni Cikman tak ada persoalan, cuma tadi adalah rakan kita yang bagi pandangan lah, dia kata bila BDR ni kerja rumah kena ada sistem penggiliran antara isteri dan suami, dan bos kena faham situasi staf yang BDR, ambil kira ada anak-anak yang perlukan perhatian dengan PDPR-nya. Ni pandangan daripada sahabat kita lah, Puan Fini. Setakat ni tak ada soalan. Tapi kalau ada yang nak bertanya ke apa ke, mungkin kita boleh buka mic ataupun boleh type lah sementara masa yang ada ni. Okey. Silakan. Betul lah Cik Man cakap tadi tu, maknanya kita sebagai pekerja pun kena faham keperluan bos dan bos pun kena faham keperluan pekerja kan. Sebab ada juga pekerja yang buat sesi dengan saya, dia kata payahlah Cik Man, bos saya tak faham saya. Dia kata masalah keluarga jangan campur aduk dengan kerja. Betul, semua orang faham bab itu. Tapi dalam keadaan BDR ni tak dapat nak elak Puan. Oh bos, please kena sama-sama faham. Okey, tak apa. Saya bagi masa untuk awak siapkan. Kalau boleh ambillah masa yang sesuai dengan keperluan pekerjaan tu kan. Bagi ruang psikologi kepada mereka untuk mereka bertindak. Dengan saya tahu awak sejam lagi hantar tugasan yang saya dah bagi. Dengan anak berketunteh, dengan laki jadi anak konda berlengkar dalam bilik tak bongkar-bongkar. Jadi peninglah kepala jadinya kan. So give and take ni sangat penting. Ada pula kata, macam mana hari ni Puan saya tak boleh datang pejabat ni Puan sebabnya taska tutup, orang nak menjaga pun tak, orang pun tak nak jaga, nak saya ke lantar rumah dia, betul kan? So nak buat pejabat pun tak boleh, betul tak? Nak hantar taska tak boleh. Nak jaga kat rumah saya kena datang pejabat. Nak buat pejabat bos tak bagi. Nanti anak kau buat COVID ke pejabat. Takkan pening kepada orang tu. Lama dia duduk tengah jalan, tunggulah kereta langgar aku, senang cerita. Jadi kita kena ada toleransi. Kan? Jadi kalau ada, kalau tak ada orang tanya, saya nak tanya satu soalan lah. Bila kita cakap pasal BDR ataupun bukan duduk relax ni kan. Sebab satu ketika dulu masa PKP 1.0 ada jugalah klien saya yang mengadu dari segi isu keberkatan kan, sebab yelah bila kita BDR ni dia tak sama macam kita pergi ke pejabat yang memang kita fokus 100% dekat tugasan kan. Tapi macam mana kalau dari segi keberkatan rezeki tu, sebab kita duduk kat rumah ni kita bercampur aduk peribadi dengan kerja kan. Pandangan Cik Man lah. Okey, sama juga pandangan saya dengan orang lain. Bila kita duduk kat rumah, berbanding dengan kita pejabat. Kalau pejabat, pangkat pukul 8 sampai pukul 5 kan? Okey, tu memang kerja. Yelah kerja sangat. Kadang kau main WhatsApp juga aku tengok kan? Kadang tu berbuka lama kat pantry. Atau duduk kat cafeteria, ya Allah, lama lagi duduk tempat kerja. Jadi sama juga keberkatan tu di rumah. Kata contohnya kan, masa kita BDR, kita kena bagi tumpuan pada kerja berbanding dengan kerja-kerja yang lain. Tapi kerana kita dah ada di rumah, mau tak mau kena basuh pinggan, mau tak mau kena picit Swiss mesin basuh, mau tak mau kena pergi sidai, kan tidak kan aku disidai dia laki aku pula kan. Jadi apa maksud keberkatan tu? Maksudnya kita tahu kerja yang kita kena selesaikan dengan julat masa yang diberi oleh pentadbiran pengurusan itu kena diberi perhatian. Contohlah, mungkin belah siang ni payah sikit sebab makhluk ni semua ada. Nak beri makan, nak jaga, nak pastikan tak jatuh kan. Ni kita dah nak mesyuarat lagi, anak terngek-ngek, teriak-riak kat ujung sana kan. Boleh kau nak tinggalkan komputer tu kan, bos pula dipalingnya laptop tu pecah pula kan. Jadi mau tak mau ini kefahaman yang kena ada pada kedua-dua pihak. Okey, apa yang boleh saya cadangkan, katakanlah tugasan tu tak dapat dibuat 12 siang. So ambil part malam. Bila anak-anak semua dah masuk tidur, dah berehat kan, ambil part yang itulah.
Dan sepatutnya katalah aku kena kerja, tadi 2 jam je aku sempat. 2 jam aku tak sempat kan, 4 jam tu kan. So 2 jam lepas anak berehat tu, kau pergilah buat kerja kau tu. Di situlah keberkatan tu, sebab kita tak ambil kesempatan di atas ruang yang diberikan tu. Kerja is kerja. Macam saya lah. Kadang-kadang bila kita as counselor ni, orang nampak macam senangnya kerja dia kan. Cakap je. Dia kata senang, dia tak tahu aku ni bingai, tak tahu kan. Nak mendengar masalah orang, nak memahami masalah dia tu, nak bantu dia pula. So, mana julat masa yang bukan waktu bekerja, contohnya saya biasanya akan respon balik pada klien dalam bentuk WhatsApp tu malam. Lepas isyak tu, saya bekerja lah sampai pukul 12 kadang-kadang. Menjawab soalan, berkongsi dengan tip-tip dengan klien. Itu bekerja lah tu. So cover balik masa tu. Bukan kita take for granted ataupun ambil peluang. So dengan BDR ni, tak ada siapa yang akan selia saya, tak ada siapa ambil tahu. Kan? So, saya masih fikir sendirilah. Sebab bila sebut keberkatan, berkat ni dia sikit mencukupi. Banyak disyukuri kan. Berkat tu maksudnya bukan kita rezeki yang berkat tu kita tak ada masalah, tidak. Rezeki yang berkat tu dapat dikongsikan dengan kehidupan-kehidupan yang ada pula. Jadi tuan-tuan dan perempuan faham berkat tu apa, pekerjaan kita dengan gaji yang dibayar tu, dan majikan-majikan yang membayar gaji pun mesti ada sikap orang kata apa, memahami konsep keberkatan itu dalam konteks BDR. Macam juga sembahyang Jumaat lah. Sembahyang Jumaat bukan semua orang tak nak sembahyang Jumaat kan, tapi tak boleh sembahyang Jumaat, betul tak? So kurang-kurangnya masa hari Jumaat tu pukul 1 sampai pukul 2 tu duduklah dengar khutbah tu dekat online tu. Walaupun kita tak boleh sembahyang Jumaat time tu kan, kita dengar khutbah tu. Kita masih lagi mempunyai perasaan, pemikiran, keinginan kita bersama. Ya? Menghormati waktu. Menghormati waktu ataupun bersama-sama dalam konteks yang ada. Kan? So Aisyah Hanisah dia tanya tu. Apa dia tanya dia Nisah tadi tu? Soalannya, panjang tu, adakah penting untuk adakan satu persekitaran seperti pejabat, contoh sediakan meja kursi, laptop, cover internet yang cukup di rumah? Yelah, kalau ikutkan kerja itulah keperluannya dik kan, tapi tak semestinya complete macam itulah. Dan kebanyakan ruang yang ada di rumah tu terhad kan. Maksud saya, kalau masa kita buat kerja tu, kalau pun tak ada meja, tak ada kursi macam tempat kita bekerja kat pejabat, kita mesti bagi suatu penumpuan kepada pekerjaan tu kan. Maksudnya laptop tu janganlah buat atas katil kau buat kerja tu, janganlah buat sambil baring, laptop ke atas kita ke bawah pula. Maknanya kena betul lah struktur kita melakukan kerja tu. Macam coverage internet, ada staff saya bila berhubung dengan dia tak dapat, nak buat mesyuarat tak boleh sebab internet tak cover kan. Jadi macam mana nak buat? So catatan kita tu kita hantar dalam bentuk WhatsApp dengan dia. Kita hantar melalui sampaian yang boleh dia juga mendapat maklumat tu. So kita kena faham lah masalah yang dihadapi oleh orang lain kan. Kau ni tinggal kat hutan ke apa? Kau ni kau hutan. Jadi bukan dia nak macam tu. Kadang-kadang dia tak ada pilihan. Ada tempat-tempat yang tak cover yang tak bagus. Macam saya lah kadang-kadang buat online malam-malam. Bila kat rumah sangat orang buat online, kadang-kadang coverage tu jadi tak bagus kan. Tiba-tiba aku kejung je ke depan tu. Orang tengok je aku kejung gitu kan. Nak buat macam mana? Jadi kita kena ada kefahaman kan. Tapi takut ada efek sampai semangat buat kerja pula sampai terabai rumah tangga, apa pandangan tuan kata kan. Jadi rumah tangga ni penting, kerja pun utama. Dua-dua tu kena seimbang. Apapun kalau sekiranya tak dapat dilaksanakan pada waktunya, maklumkanlah, kongsikanlah perkara itu kepada mereka yang sepatutnya tahu masalah kita, terutamanya ketua-ketua kita lah. Dan apabila kita berada dalam suasana yang mengizinkan kita melakukan tugas itu, buatlah dia dengan sebaik-baiknya. Itu lebih baik sebenarnya daripada kau buat sembrono lebih kurang, betul tak? Daripada kau beri tumpuan dalam keadaan masa bila kau datang pejabat. That's why, bila ada penggiliran yang datang pejabat, buat kerja tu sepenuh bersungguh-sungguh. Se-complete your work dan juga gunakan sebaik-baik ruang masa yang ada tu. Sebab nanti bila kita balik rumah dengan coverage tak cukup, dengan gangguan yang banyak kan. Jadi kurang-kurangnya kita dah proaktif dari segi tugas tu kan.
Jadi itu pandangan saya dulu lah. Kalau ada meja, ada kursi, macam kat pejabat juga. Memang ada bilik khas untuk bekerja. Tu kau kaya lah, have and shuttle, silakan lah. Itu ruang yang kita ada kan. Macam Cik Man pun saya satu sudut saya buat kan untuk kita menjalankan tugas kita dan kita tahu di situlah tempat kita melaksanakan amanah yang diberi dalam tugas kita, insyaAllah. Okey, kita pun dah menghampiri 1 jam setengah. Saya kira tak ada lagi lah soalan daripada sahabat-sahabat kita yang mendengar, yang setia Cik Man sampai ke hujung program. Hujung usia. Okey, jadi ada apa yang Cik Man nak cakap sebelum saya tamatkan kita punya pertamanya syukur Alhamdulillah Allah mengizinkan talian kita ni dengan cantik. Kak pejabat ni, saya kat pejabat, kalau kat rumah tu Allah Alam lah kan. Yang kedua, terima kasih kepada UMP yang menjemput untuk saya bersama-sama dalam program yang baik ni. Yang ketiga, terima kasih kepada semua rakan-rakan yang mengorbankan masa, mengorbankan jiwa raga untuk duduk dalam program ni. Terima kasih kepada semua. Semoga apa yang anda lakukan ni akan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, diberi ganjaran dan diberikan kebaikan bersama. Sudilah mendoakan saya agar sihat, terpelihara. InsyaAllah doa yang sama juga akan dipanjangkan untuk anda semua. Semoga kita dan Malaysia akan selamat, insyaAllah. Terima kasih. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Cik Man selaku penceramah kita pada hari ini. Macam-macam sebenarnya yang kita boleh dapat. Antara yang saya nampak sebenarnya yang saya suka lah, memang kalau dalam as a counsellor pun saya suka cakap dengan klien bukan masalah, sebab masalah tu negatif. Memang kalau saya biasa akan cakap di ujian ataupun isu. Okey, jadi saya harap topik kita pada hari ini iaitu bukan duduk relax ni sedikit sebanyak mendapat manfaat kepada rakan-rakan yang mendengar dan sekaligus kita boleh manfaatkan sebaik mungkinlah masa yang diperuntukkan. Dan sekali lagi saya ucapkan tahniah dan terima kasih kepada bahagian perkhidmatan Jabatan Pendaftar atas jemputan kepada saya sebagai moderator juga. Dan semoga anda semua diberkati dan kita semua dilindungi dari wabak COVID-19 ini, insyaAllah. Okay, saya rasa tadi sebab saya tak buka majlis saya pun terlupa kan. Tapi tak apalah, untuk memberkati mungkin kita boleh tutuplah majlis kita dengan tasbih kifarah dalam suratul Az. Subhanakallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Man. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insyaallah.